Buletin Didik 11 Januari bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM dengan kerjasama Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Dunia Islam ISASCO menganjurkan program bola sepak ke arah memperkasa kehidupan kanak-kanak rentan melalui aktiviti sukan. Menurut Timbalan Menterinya Lim Hui Ying, program pada 16 hingga 20 Januari itu melibatkan kira-kira 60 kanak-kanak rentan dari dua sekolah, iaitu Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih dan Sekolah Tunas Bakti. Hari ini juga saya dah umumkan bahawa bantuan daripada KPM berjumlah 150,000 untuk sekolah ini bagi membantu proses penyelenggaraan sekolah ini dan bagi memastikan kanak-kanak pelajar kita dapat belajar dengan selamat dan ceria di sekolah ini insya-Allah. Di banyak pengalaman yang kita akan belajar daripada sekolah ini dan Terengganu khususnya berkaitan menyediakan maknanya persiapan sebelum banjir dan pos banjir. Dan kaedah staging ini saya ingat kita boleh sebar luas. Berfokuskan penulisan kreatif untuk guru-guru terpilih di Malaysia, sebuah persatuan guru berdaftar, Highly Intellectual Valiant Enthusiasts, HIVE, menganjurkan kelas induk dalam talian. Melalui kelas ini, peserta dilatih untuk menulis cerita dalam bahasa Inggeris berdasarkan format tertentu yang mencabar pemikiran mereka. Kelas dikendalikan oleh pensyarah sebuah universiti di India, Dr. Sharun Sani, yang berpengalaman mengajar bahasa Inggeris dan sastra lebih 20 tahun. Kelas induk ini terhad kepada 30 guru dan peserta telah dipilih daripada puluhan permohonan yang diterima dari pelbagai jenis sekolah di Malaysia. Di penghujung kelas tersebut, peserta disasarkan berjaya menghasilkan fiksyen kilat yang bertemakan tempat atau objek tertentu. HIVE adalah persatuan yang ditubuhkan pada 2022 oleh beberapa guru yang mengajar di sekolah menengah dan rendah di Malaysia. Objektifnya untuk membantu meningkatkan perkembangan profesionalisme guru melalui peluang penerbitan artikel ilmiah dan kelas induk dalam talian. Persatuan ini diasaskan oleh Dr. Shiharjuan Idek, Auzula Christine, Pravin Balakrishnan, Josephine Lai, Lim Lai Poh, Desmond Sandum dan Intan Anak Engkasan. Setiap penulis artikel ilmiah dan peserta program mendapat sijil pengiktirafan dari Jabatan Pendidikan Negeri Sabah serta Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Negeri Sabah. Persatuan ini merancang melaksanakan sebuah lagi kelas induk yang akan dikendalikan seorang jurulatih dari United Kingdom bulan depan. Kami mohon maaf atas kesilapan laporan sebentar tadi dan bawakan semula laporannya. Kementerian Pendidikan KPM dengan kerjasama Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Dunia Islam ISASCO menganjurkan program bola sepak ke arah memperkasa kehidupan kanak-kanak rentan melalui aktiviti sukan. Menurut Timbalan Menterinya Lim Hui Ying, program pada 16 hingga 20 Januari itu melibatkan kira-kira 60 kanak-kanak rentan dari dua sekolah, iaitu Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih dan Sekolah Tunas Bakti. Peserta-peserta dari Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih Kementerian Pendidikan Malaysia dan Sekolah Tunas Bakti di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berumur antara 7 sehingga 17 tahun ini akan mengikuti projek yang dilaksanakan secara aktiviti luar darjah dengan berfokus kepada modul academic activity, playful activity and sportive activity termasuk perlawanan bola sepak pada waktu petang. Selama 5 hari, para peserta juga akan melawat Institut Sukan Negara dan Majlis Sukan Negara di Bukit Jalil, Kuala Lumpur bagi menjalani latihan bersama jurulatih profesional. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran program bola sepak berkenaan di Putrajaya semalam. Program itu adalah kerjasama Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Pendidikan Islam Dunia dan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS. Pelbagai tajaan diterima untuk memastikan kelancaran program tersebut. Antaranya, tajaan peralatan sukan antaranya set jersey bola sepak, beg galas, bola, bib dan barangan asas sukan lain. Lebih 10 buah pusat sumber sekolah dan 2 perpustakaan komuniti berjaya ditambah baik menerusi hasil kepakaran yang disumbangkan kaki tangan Perpustakaan Universiti Sains Malaysia USM sejak 3 tahun lalu. Antara aktiviti yang dilaksanakan termasuklah mentransformasi ruang dalaman dan luaran kawasan, melaksanakan proses katalog serta pengelasan dan penyusunan semula bahan bacaan.
Sumbangan lain pula adalah dari segi pembangunan dan instalasi sistem yang diubah sesuai mengikut keperluan. Selain latihan berkaitan amalan terbaik pengurusan pusat sumber atau perpustakaan kepada guru dan pengawas pusat sumber. Pemangku Ketua Pustakawan USM Muhammad Nasir Mat Rashid berharap inisiatif berterusan ini akan memberi impak positif kepada pelajar dengan membolehkan mereka menikmati kemudahan yang kondusif dan selesa. Ujarnya, kemudahan pusat sumber dan perpustakaan yang baik akan meningkatkan penggunaannya serta membantu memupuk amalan dan minat membaca yang sejati dalam kalangan masyarakat. Ketika ini, perpustakaan USM turut menyumbang bahan bacaan bagi membantu memperkayakan koleksi di kemudahan berkenaan. Sumbangan bahan bacaan daripada orang ramai turut dialu-alukan, terutamanya yang bersesuaian untuk pelajar sekolah rendah dan menengah. Bahan bacaan yang terkumpul ini akan diserahkan kepada sekolah atau perpustakaan komuniti yang memerlukan dari semasa ke semasa. Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT Azad Georgetown menjadi sekolah pertama di Pulau Pinang yang mengguna pakai konsep kantin tanpa tunai atau cashless kantin. Dengan kerjasama Hon Leong Bank Berhad, usaha promosi dijalankan sejak tahun lalu. Dalam usaha pihaknya mendidik pelajar sekolah cara menguruskan keuangan dengan baik. Dan pengurus wilayah bahagian operasi Hon Leong Bank, Wong Han Pin berkata setiap murid yang bersetuju menggunakan konsep ini akan dibekalkan kad debit yang didaftarkan di bawah akaun ibu bapa atau waris masing-masing. Wang mereka akan diisi oleh ibu bapa mereka mengikut keperluan. Dalam program Cashless Digital Canteen di SJKT Azad hari ini, ujarnya, kad debit tersebut bukan hanya boleh digunakan di kantin sekolah, malah di premis luar sekolah seperti restoran makanan segera. Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM menyampaikan sumbangan berjumlah RM33,000 kepada 11 sekolah terpilih di negeri Pahang. Sumbangan bertujuan menggalakkan budaya inovasi dalam kalangan para pelajar sekolah ke arah melahirkan generasi yang lebih kreatif dan berinovatif. Sumbangan itu disampaikan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Seri Salahuddin Ayub baru-baru ini. Antara sekolah yang menerima sumbangan ialah Maktab Rendah Sains Mara, MRSM Bentong, MRSM Kuantan, SMK Ketari, College Vocational Tengku Ampuan Afzan dan SMA Persekutuan Bentong. Setiap satu daripada institusi pendidikan ini menerima sumbangan RM3,000. Sepanjang tahun lalu, SSM telah mengagihkan sumbangan tanggungjawab sosial korporat CSR berjumlah hampir RM900,000. Bersua kembali, peringatan buat ibu bapa dan adik-adik yang gemar berkelah atau berrekreasi. 3 lokasi perkelahan di Kuala Kubu Baru, Hulu Selangor dikenal pasti sebagai kawasan yang kerap dilaporkan berlaku kes mati lemas dan terperangkap dalam kepala air sepanjang 2020 hingga 2022. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia GBPM Selangor, Datuk Nur Azam Khamis memaklumkan kawasan itu ialah Sungai Batang Kali, Sungai Ciling dan Sungai Pertak. Berdasarkan statistik, sepanjang tempoh itu 15 kes mati lemas dan 6 kes terperangkap dalam kepala air dilaporkan di Selangor. Ia membabitkan 10 kawasan rekreasi di sungai, air terjun, hutan lipur dan latar. Daripada jumlah itu, Sungai Batang Kali mempunyai rekod kes lemas paling tinggi iaitu 5 kes dan 4 lagi membabitkan mangsa yang terperangkap dalam kepala air. Justru beliau menasihatkan orang awam agar berhati-hati dan berwaspada terhadap tanda-tanda kepala air sebelum memulakan aktiviti perkelahan atau rekreasi berdekatan sungai. Aktris kelahiran Ipoh Perak Tan Sri Michelle Yeoh dinobatkan pelakon wanita terbaik di anugerah Golden Globe di Los Angeles, Amerika Syarikat hari ini. Yeoh 60 tahun diiktiraf menerusi lakonannya dalam filem Everything Everywhere All at Once. Dengan pengiktirafan itu, beliau muncul pelakon kelahiran Malaysia pertama merangkul anugerah Golden Globe. And the Golden Globe goes to Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once. Selepas lebih 30 tahun berkecimpung dalam industri seni, akhirnya naskah Everything Everywhere All at Once menghadirkan Golden Globe pertama buat Yeoh. Pengiktirafan itu menerusi kategori pelakon wanita terbaik, musikal atau komedi. 40 years.
not letting go of this. So just quickly, thank you, Hollywood Foreign Press, for giving me this honor. It's been an amazing journey, an incredible fight to be here today, but I think it's been worth it. Pasangan Yuh dalam filem Everything Everywhere All at Once, Kieu Hui Kwan pula dinamakan pelakon pembantu lelaki terbaik. Filem itu bagaimanapun gagal membawa pulang trofi filem terbaik musical atau komedi yang dimenangi The Banshees of Inisherin. Anugerah filem terbaik drama pula jatuh kepada The Fabelmans yang mengetepikan filem popular lain seperti Avatar 2 dan Top Gun Maverick, manakala Steven Spielberg dinobatkan pengarah terbaik menerusi karyanya dalam The Fabelmans. Kisah sekumpulan guru yang berdedikasi di sebuah sekolah awam, Abbott Elementary, dinamakan sebagai salah satu daripada siri TV terbaik tahun ini. Dalam pada itu, yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah, Riang Aituddin Al-Mustafa Bilal Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Tan Sri Michelle Yeoh atas kejayaan melakar sejarah sebagai pelakon Malaysia pertama meraih trofi Golden Globe. Turut menzahirkan ucapan tahniah ialah Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Baginda berdua turut bertitah ia membuktikan bahawa dengan iltizam, semangat perjuangan yang tinggi dan usaha bersungguh-sungguh, rakyat Malaysia mampu bersaing dan berjaya di peringkat antarabangsa. Terdahulu kemenangan Yeoh itu menepati ramalan penganalisis dan pekritik filem yang percaya beliau mampu menyerlah kali ini hasil persembahan mantap sebagai Evelyn Kwan Wang dalam Everything Everywhere All at Once. Malah ramai pihak percaya pada usia 60 tahun, Yeoh akhirnya mungkin mampu merangkul anugerah Oscar. Anda berumur 10 hingga 16 tahun? Minat tak berada di depan kamera? Cita-cita nak jadi wartawan penyiaran? Jom sertai pencarian skuad didik Duit Now Gen E-Duit 30 saat 1 skrip. Jom cuba! Sebuah syarikat Perancis mengeluarkan peranti berfungsi seolah-olah makmal ujian air kencing yang boleh dilakukan di rumah. Dalam masa hanya beberapa saat, ia mampu memberi maklum balas mengenai keseimbangan badan melalui pelbagai jenis bio yang dikesan di dalam air kencing. Peranti ini mempunyai ukur lilit 90mm dan hanya perlu diletakkan di dalam mangkuk tandas. Tanpa perlu mengambil semula peranti itu, hasil ujian analisis ke atas air kencing sebaliknya akan dihantar terus ke aplikasi telefon pintar. Ini termasuk saranan yang perlu dilakukan pengguna berdasarkan data yang dikeluarkan. Urine actually has over 3,000 metabolites, so a wealth of information that today typically is not used very much because it's very difficult. Most people do not like to go and have a urinalysis. So yes, so typically people will go once a year instead of being able to have that information tested over a regular basis and be given the longitudinal data, which can give much more insights to improve health. Dikenali sebagai U-Scan, peranti ini dijadual berada di pasaran Eropah pada pertengahan tahun ini. Ia dijangka dijual pada harga sekitar $500 atau RM2,187 seunit. Blackpink muncul, artis K-pop pertama dalam sejarah yang menerajui senarai persembahan di festival muzik terkemuka Coachella di Amerika Syarikat. Awal hari ini penganjur mengumumkan secara rasmi barisan artis yang bakal membuat persembahan pada festival 6 hari itu yang akan bermula 14 April nanti. Blackpink menerajui persembahan pada 15 dan 22 April. Dua lagi artis teraju iaitu Bad Bunny dan Frank Ocean. Antara lain yang bakal beraksi ialah Gorillaz, Becky G, Rosalia dan Jackson Wang. Untuk rekod, Blackpink pernah membuat persembahan di Coachella pada 2019.
Laporan sukan, berakhir sudah cabaran Harimau Melaya pada kempen Piala AFF selepas tewas kepada Thailand pada aksi separuh akhir. Bekalan 1-0 hasil kemenangan di Stadium Nasional Bukit Jalil nyata tidak memadai apabila tuan rumah bangkit dengan meledak 3 gol. Kejayaan agregat 3-1 menyaksikan Thailand mara ke perlawanan akhir untuk menentang Vietnam pada 13 dan 16 Januari ini. Usaha Malaysia menyekat Thailand mendapatkan gol awal nyata sukar apabila tuan rumah pantas menguasai permainan sebab whistle dibunyikan. Hasilnya, minit ke-19, Thailand menyamakan agregat 1-1 selepas penyerang berbisa Terasi Dangda menanduk masuk antara lintang Piraton Bun Matan, mampu mempertahankan asakan berterusan Thailand sehingga babak pertama berakhir. Gawang Harimau Melaya bolos lagi hanya selepas 10 minit sebaik separuh masa kedua bermula menerusi rembatan Bordin Pala. Meskipun agregat menyebelahi 2-1, Thailand meneruskan asakan dan pemain gantian Adisak Kraison menambah gol tuan rumah minit ke-71. Kedudukan 3-0 kekal hingga perlawanan berakhir dan Thailand menghampiri misi mempertahankan kejuaraan menentang Vietnam. Thailand terlebih dahulu bertandang ke Stadium Maidin Hanoi pada 13 Januari sebelum beraksi di Stadium Thammasat 3 hari kemudian. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Kecewa penyokong menyaksikan kegagalan di Stadium Thammasat. Kecewa lagi perasaan pemain yang cuba sedaya upaya merealisasikan impian rakyat Malaysia menyaksikan mereka ke pentas final. Saya sebagai kapten, saya mohon maaf kepada semua rakyat Malaysia. Kita gagal ke final, tapi ini yang kami dah cuba yang terbaik. Kami ikhlas dengan perjuangan kami. Kami bersatu untuk membawa pasukan kebangsaan ke final. Tapi kita tahu bukan yang mudah sebenarnya kita berlawan dengan Thailand. Dia orang different level dengan kita. Bagi pemain pertahanan bertubuh kecil, Syarul Nazim Zulpaka, apa yang dilalui satu pengalaman berharga dan tekadnya untuk memperbaiki kelemahan menjelang misi Harimau Melaya di Piala Asia 2023. Semestinya kekalahan ini kita tak boleh nak terima sebab first league kita dah menang. Kita cuba, saya dan rakan-rakan dah cuba buat yang terbaik dalam padang, tapi itulah bola sepak, kita kena terima kekalahan apa semua. So saya rasa inilah titik permulaan bagi kami. InsyaAllah dengan orang kata lepas ni ada Piala Asia, insyaAllah kami akan perbaiki mana yang kelemahan yang kami ada. Dalam sejarah Piala AFF, 4 kali Malaysia mara ke perlawanan akhir dengan pencapaian terbaik muncul juara pada edisi 2010. Apa yang pasti juga seluruh negara bersatu hati di belakang Harimau Melaya. Mereka berhimpun di semua 44 lokasi tayangan skrin besar, tidak termasuk di premis-premis persendirian dan restoran. Sekalipun kecewa, pencapaian pasukan kebangsaan kali ini tetap dianggap membanggakan. Di Putrajaya, ribuan pengikut pasukan kebangsaan hadir di tayangan siaran langsung skrin besar perlawanan di Presin 3. Sambutan diberikan agak luar biasa menyaksikan mereka berkumpul bersama-sama memenuhi kawasan yang disediakan. Sokongan kepada skuad negara itu turut disertai Menteri Belia dan Sukan Hena Yeoh yang kemudiannya menjayakan aktiviti sampingan dan pengisian lain. Detik 90 minit mendebarkan juga disaksikan di Dataran Merdeka Ibu Negara. Ribuan penyokong hadir dengan harapan dapat meraihkan beramai-ramai kejayaan ke perlawanan akhir. Namun, Akur menganggap rezeki tidak memihak Harimau Melaya dan mahukan pemain negara terus berjuang di tugasan-tugasan seterusnya. Sebenarnya confident Malaysia akan menang. Tak apa, okey. Kita sudah berusaha dengan sebaik mungkin. Perasaan saya gembira juga. Malaysia apa-apa pun, terima kasih. Biarpun 3-0, semangat ada. Malaysia mesti boleh. Saya nak cakap, walau macam mana pun, Malaysia boleh. Walaupun 3-0, nanti mesti satu masa nanti ada dapat punya. Apa-apa pun bukan sebangga lah. Ya. Skuad negara kita buat yang terbaik. Tak apa. Ada rezeki, kita cuba lagi. Malaysia! Boleh! Inisiatif tayangan skrin besar yang dilaksanakan KBS di seluruh negara turut mengambil tempat di Kuala Terengganu. Ada yang merasa kecewa, ada juga berbangga di sebalik tamatnya perjalanan di separuh akhir. Turut dipuji usaha mengumpulkan penyokong tanah air yang sama-sama bertindak sebagai pemain ke-12.
Semangat kesukanan tinggi yang dipamerkan penyokong bola sepak negara Ultras Melaya yang hadir di Stadium Thammasat pula mencuri tumpuan dan mendapat pujian Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Menerusi video berdurasi 45 saat yang dikongsi di media sosial ASEAN Football, penyokong Ultras Melaya dilihat menyanyi sebagai tanda penghormatan kepada pasukan Thailand yang berjaya mengesahkan kemarahan ke pentas final Piala AFF. Turut kelihatan barisan pemain Thailand iaitu Theraton Bunmatan, Supanan Burerat, Kitsada Kaman. Tidak ketinggalan pengurus Nuapan Lamsam atau lebih dikenali sebagai Madam Pang yang jelas ceria dan gembira dengan penghormatan yang diberikan. FIFA yang turut memuat naik video berkenaan di Twitter menulis ia perlawanan yang indah kerana penyokong Malaysia memberi penghormatan kepada pasukan lawan. Rata-rata pengguna media sosial memuji semangat kesukanan tinggi Ultras Melaya walaupun hakikatnya hampa menyaksikan Malaysia terkandas di separuh akhir. Beralih ke badminton terbuka Malaysia, gandingan campuran negara Cham Peng Soon dan Goh Liu Ying menjadi tumpuan apabila kembali bergandingan. Meskipun masih menampilkan keserasian, mereka akur tersingkir pada pusingan pertama apabila tewas kepada pasangan Indonesia. Berdepan juara terbuka Jerman 2022, Rehan Naufal dan Lisa Ayu, Peng Soon dan Liu Ying menampilkan aksi kemas untuk menang 21-18. Namun dua set berikutnya jelas menyaksikan kebangkitan lawan. Peng Soon dan Liu Ying yang kali terakhir bergandingan pada Kejohanan Dunia 2021 akur tewas 15-21, 7-21. Kekalahan Peng Soon dan Liu Ying kini boleh ditebus pasangan Chen Tang Chi Toh Yi Wei. Pada aksi pusingan pertama, mereka mudah mengejutkan satu lagi beregu negara juga pilihan ke-6 Tan Kian Meng dan Lai Peijing 21-15, 21-10. Kategori beregu wanita turut menyaksikan pertembungan sesama sendiri wakil negara. Goh Pei Ki dan Teo Mei Shing yang bermula dari pusingan kelayakan nyata lebih unggul. Mereka mara ke pusingan kedua menewaskan gandingan profesional Vivian Hu Lim Chiu Sian 21-13, 21-13. Paparan Festival Belon Gergasi di Colombia mengakhiri Buletin DJ. Saya Zaiti Zubir, salam hormat dan kita jumpa lagi.